Muhyiddin punca, orang Melayu mula menentang raja. Tun M dedah bukti Muhyiddin seorang diktator. Gelar kluster Mahkamah Binatang, akhirnya PPBM buka mulut. Kerajaan gagal, Putrajaya diminta waspada kemarahan rakyat. Karena segala-galanya diletak di bawah Duli Yang Maha Mulia. Apa juga tindakan dikatakan atas arahan Duli Yang Maha Mulia. Sebab itu rakyat sekarang ini tidak seperti biasa. Mereka berasa tidak senang dengan keadaan ini. Orang Melayu biasanya tidak menderhaka kepada raja. Tapi sekarang ini kita terpaksa sampaikan kepada setiausaha, iaitu orang Melayu sekarang ini mula berasa marah kepada raja-raja. Dan kemarahan itu kita dapat ikuti dalam sosial media. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa orang Melayu sudah mula menyuarakan kemarahan kepada Raja-Raja Melayu susulan pelaksanaan darurat oleh kerajaan sehingga Parlimen tidak boleh bersidang. Bekas Perdana Menteri berkata, kemarahan itu akibat penderitaan mereka kerana negara diletakkan bawah perintah darurat atas permintaan kerajaan untuk tujuan politik dan bukan bagi memerangi wabak penyakit berbahaya. Kebiasaannya orang Melayu sukar untuk menentang institusi raja, tetapi sudah ada tanda-tanda ke arah itu. Mungkin kerajaan tidak sampaikan maklumat cukup kepada Agong kerana segalanya diletakkan di bahu Agong. Apa juga tindakan kerajaan dikatakan atas arahan Agong. Sebab itu rakyat sekarang tidak seperti biasa. Mereka tidak senang dengan keadaan ini. Orang Melayu biasa tak derhaka kepada raja. Tapi sekarang kita dapat ikuti keluhan mereka dalam media sosial. Adalah sesuatu yang tidak biasa untuk orang Melayu menentang raja-raja kami, katanya kepada pemberita selepas berhantar permohonan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Mahathir berkata, cara pewartaan darurat pada Januari lalu oleh kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin menunjukkan seolah-olah segala pelaksanaannya dibuat atas perintah Agong sekaligus menyebabkan rakyat marah kepada istana, sedangkan nasihat yang diberikan kepada Agong oleh kerajaan tidak tepat. Adalah penting untuk sentimen rakyat disampaikan kepada Agong. Jika tidak, mereka kerajaan mungkin melakukan sesuatu yang boleh menambahkan lagi kemarahan rakyat, katanya. Mahathir bersama pengerusi jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat Khalid Samad dan Presiden Amanah Muhammad Sabu memasuki Istana Negara pada 3.30 petang untuk menghantar permohonan menghadap Agong bagi memohon penamatan proklamasi darurat. Selain pemimpin pembangkang, hadir sama kira-kira 50 penyokong kebanyakan daripada pejuang lengkap berpakaian tema putih sambil memegang kain rentang bertulis, "Ampun Tuanku, tamat darurat." Ramai pihak termasuk Mahathir, pembangkang dan kalangan pemimpin UMNO sendiri menuduh Muhyiddin memberikan gambaran salah untuk meyakinkan pihak istana keperluan darurat. Mereka mendakwa darurat memberi kuasa luas kepada Perdana Menteri dan kerajaan untuk melakukan apa yang perlu bagi mengekalkan kuasa ketika keabsahan kerajaan dipertikaikan. Sementara itu, Khalid Samad berkata pihaknya kali pertama menghantar permohonan untuk menghadap Agong pada 26 Mac. Namun tiada maklum balas daripada pihak istana menyebabkan permohonan kedua dihantar. Jawatan kuasa akan datang lagi hantar permohonan untuk menghadap. Kalau lepas sebulan ke sebulan setengah masih tidak ada jawapan untuk benarkan menghadap, kita akan datang bawa surat lagi dengan bukti tambahan betapa darurat merumitkan. Kita yakin Agong akan setuju untuk kita menghadap sebab kami wakil rakyat jelata, katanya. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan darurat secara tidak sah dan kini menggunakan kuasa tersebut untuk melaksanakan pemerintahan diktator. Bekas Perdana Menteri itu dalam catatan blognya berkata, kesahihan kerajaan Muhyiddin juga diragukan ketika dia menyampaikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan proklamasi darurat. Pengisytiharan itu sendiri tidak mengikut undang-undang mengenai pengisytiharan darurat. Pengisytiharan itu perlu dibentangkan di Parlimen. Ini tidak dilakukan.
Oleh itu, pengisytiharan itu tidak sah. Juga diambil maklum pada saat Perdana Menteri menasihati Janda Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat, turut diragui dakwaan Muhyiddin mendapat sokongan MP untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi kerajaan tidak mempedulikan statusnya. Warta yang dikeluarkan seolah-olah Agong telah mengambil alih kerajaan dan sekarang menjadi ketua eksekutifnya. Semua tindakan dan kuasa yang dilaksanakan di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa penting adalah atas nama Agong, tetapi ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku boleh memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk bertindak untuknya. Orang yang berkenaan tidak disebutkan namanya, tetapi semua tindakan atau pelaksanaan kuasa jelas telah dilaksanakan oleh Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, katanya. Mahathir dipercayai merujuk perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa pengisytiharan darurat harus dibentangkan di hadapan kedua-dua Dewan Parlimen. Pengisytiharan darurat itu sekaligus membolehkan Muhyiddin menggantung sidang Parlimen dan menangguhkan pilihan raya Sarawak sehingga akhir tahun. Penggal Dun Sarawak akan berakhir secara automatik pada bulan Jun ini. Menurut Mahathir, sementara Perdana Menteri dan Kabinetnya menggunakan kuasa darurat yang ditetapkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, peraturan darurat dikeluarkan sejak deklarasi itu menggantikan undang-undang yang ada, termasuk perlembagaan. Ini termasuk perlindungan terhadap Muhyiddin dan kerajaan terhadap tindakan undang-undang, termasuk tuntutan saman dan pendakwaan. Negara sekarang diperintah menggunakan perundangan dekri. Tidak ada lagi demokrasi. Suara rakyat dalam demokrasi yang berfungsi adalah melalui parlimen, tetapi tidak dibuka. Satu-satunya gambaran yang dapat kita berikan mengenai kerajaan sekarang ini adalah pemerintahan diktator, katanya. Jelas Mahathir lagi, proklamasi darurat ini bukan untuk menangani wabak tetapi bermotifkan politik dan memberi dampak terhadap ekonomi negara. Kerajaan bahkan tidak berfungsi dengan baik kerana menteri yang tidak berpengalaman tidak dapat menangani masalah politik, ekonomi, sosial dan kesihatan. Tambahnya, sebelum ini ordinan darurat digubal untuk menjenayahkan berita palsu mengenai darurat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Taqiyuddin Hassan berkata tindakan mendakwa kerajaan mendapatkan pengisytiharan darurat kerana telah hilang majoriti di Dewan Rakyat boleh dianggap melanggar ordinan darurat berkenaan berita palsu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Muhammad Faiz Naaman menafikan beliau ada mengeluarkan kenyataan media bertajuk Kluster Mahkamah Penghalang Penyatuan Ummah. Sambil menegaskan tidak pernah berbuat demikian, beliau turut menyifatkan ia sebagai satu fitnah dan tidak benar sama sekali. Menurutnya tuduhan itu satu tindakan provokasi bertujuan mahu memecah belahkan di antara penyokong UMNO dan Bersatu. Lebih membimbangkan, kata beliau, kenyataan itu turut melakukan tuduhan fitnah terhadap Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, sedangkan kenyataan asal yang dikeluarkan tidak pernah menyebut nama pemimpin tersebut maupun UMNO. Salah satu laman di Facebook menyiarkan kenyataan palsu tersebut ialah Friends of UMNO oleh satu akaun atas nama Salma Kadir. Kenyataan itu ditambah dengan satu ayat, tajuk baru Faiz Numan Fitnah, H2O, rancang bubar UMNO. Berdasarkan isi kenyataan palsu itu, saya yakin ia bertujuan untuk melaga-lagakan antara akar umbi Parti UMNO dengan Parti Bersatu dan juga memfitnah Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Kenyataan palsu tersebut adalah antara serangan cyber dari pihak tertentu yang dipercayai akibat dari laporan media Malaysia kini terhadap artikel terbaru saya di mana tajuk yang digunakan oleh media tersebut menonjolkan perkataan kluster mahkamah ini binatang politik pemimpin bersatu. Tajuk tersebut menimbulkan emosi, provokasi dan salah faham kerana terdapat istilah binatang di situ, katanya menerusi kenyataan media. Menjelaskan mengenai maksud binatang politik, Muhammad Faiz berkata ia merupakan definisi yang sering digunakan dalam bidang sains politik dan sosial serta pertama kali digunakan oleh ahli falsafah Yunani bersama Aristotle bagi menggambarkan sikap manusia. Ujarnya, istilah tersebut kini ditafsirkan kamus sebagai seseorang yang mempunyai kecenderungan politik yang berlebihan dan di luar batas. Malah, ia tidak bermaksud kata kesat atau hinaan. Saya juga ingin menjelaskan bahawa saya tidak menyebut nama mana-mana individu atau parti politik ketika memetik istilah kluster mahkamah dalam artikel terbaru saya tersebut. Jadi sebarang spekulasi mengenai kluster itu bersifat tafsiran terbuka dan pemahaman masing-masing. Ia sudah pasti tidak ditujukan kepada semua akar umbi atau pemimpin parti tertentu, maka tiada sebab untuk menjadikannya sebagai alasan untuk memprovokasi pihak yang tidak berkenaan, ujarnya. Dalam pada itu, beliau kesal dengan tindakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Arman Azhar Abu Hanifah apabila memaparkan nombor telefon miliknya tanpa kebenaran di media sosial semata-mata untuk tujuan memprovokasi agar akan ada individu yang mengganggunya mengenai fitnah tersebut. Ini merupakan satu kesalahan berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Perlindungan Data Pribadi yang boleh dihukum denda
antara RM50,000 hingga RM100,000 atau penjara jika disabitkan kesalahan, tegasnya. Justeru beliau mengesahkan akan melaporkan perkara berkenaan kepada pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk tindakan lanjut. Jelasnya langkah itu diambil bagi mengelak tiada pihak cuba menangguk di air keruh dengan cuba mengapi-apikan sentimen yang langsung tidak membabitkan akar umbi serta majoriti pemimpin antara kedua-dua parti Melayu terbesar di negara ini iaitu UMNO dan Bersatu. Gerakan tanda pagar kerajaan gagal yang sedang trending di media sosial adalah perkara serius yang tidak boleh diambil mudah oleh kerajaan, kata seorang penganalisis politik. Bekas ahli akademik Azmi Hassan berkata, tanda pagar itu hanya akan menjadi tular apabila mendapat perhatian pengguna media sosial yang kemudian dikongsi di akaun mereka sendiri. Katanya kerajaan tidak boleh menganggapnya sebagai trend dalam talian yang akan hilang. Kerajaan mesti menangani perkara ini. Pasti ada rasa tidak puas hati orang ramai kerana tanda pagar ini telah mendapat perhatian begitu cepat, katanya kepada portal FMT. Bukan hanya tanda pagar kerajaan gagal, tetapi tanda pagar tamat darurat juga mendapat perhatian dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Jadi mesti ada sesuatu tentangnya. Menteri Kanan Ekonomi Muhammad Azmin Ali menyifatkan tanda pagar kerajaan gagal sebagai hanya sentimen yang diwujudkan warganet, sambil menambah kerajaan tidak mahu menilai dirinya sendiri hanya berdasarkan komen yang berkaitan dengan tanda pagar. Azmi menyifatkan kenyataan menteri itu sebagai satu cubaan menyamar masalah yang besar kerana kebanyakan masalah ekonomi, sosial dan persekitaran dikaitkan dengan politik. Ada cara lain untuk mempertahankan Perdana Menteri. Kata-kata Azmin hanya akan menyakitinya. Jadi Azmin perlu menyusun sebuah strategi, katanya. Sementara itu, Oh Ee Soon dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata penggunaan tanda pagar itu mungkin lebih relevan kepada pengundi daripada kawasan bandar yang berpendapatan sederhana hingga tinggi yang lebih cenderung menyokong pembangkang. Beliau menambah sentimen seperti itu sedikit sebanyak boleh dikurangkan sekiranya bantuan dan sumber sosioekonomi tambahan diberikan kepada rakyat. Oh juga berkata, keputusan Muhyiddin untuk beri fokus kepada pandemik dan ekonomi pasti terkait dengan kepentingan politik untuk memastikan kerajaan sekarang bertahan. Katanya ini termasuk mendapatkan sokongan akar umbi untuk partinya Bersatu pada pilihan raya akan datang. Syed Arabi Idid dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, Muhyiddin tidak mengabaikan topik politik secara keseluruhan. Katanya lawatan Muhyiddin ke Sabah dan Sarawak baru-baru ini adalah lawatan politik di mana beliau berusaha untuk mengeratkan hubungan antara dua negeri itu dengan kerajaan pusat. Namun Muhyiddin dilihat seperti buat masa ini sedang meremehkan isu politik untuk mengelakkan respon negatif dari parti politik lain, katanya.